dia berat ke apa kan. So teacher tak buka. Alright. So untuk hari ni teacher nak tunjuk macam mana kita nak kira sin, cos, tangent seandainya kan. Inilah topik kita hari ni. Sin, cos dengan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Ni segitiga bersudut tegak. Dan kita nak kira lagi satu adalah ni sudut tirus. Kita nak kena kira sudut tirus. So macam mana kita nak buat? Okey, tengok nombor 1, teacher tunjuk contoh. Ini nombor 1 ni. Yang dekat sini. Alright. Kalau tak jelas, nanti Wanda bagi tahu teacher tau. Teacher tunggu set tak jelas. Okey. Now, dekat sini dia suruh cari QR. Macam tu. So QR ni, kita nak cari QR, kita guna apa? Teorem Pythagoras. Teorem bahasa Inggeris macam ni Okey, so kita nak guna teorem Pythagoras. Macam mana teorem Pythagoras berfungsi? Dia adalah C kuasa 2 sama juga A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So kat sini kita kena kenal pasti dulu. C yang mana satu? C adalah hipotenus, iaitu 17. So sini 17 kuasa 2 sama juga A dia apa? A dia yang ni boleh ikutlah mana-mana. So 8 kuasa 2 tambah dengan QR B ni jadi QR kuasa 2. Nampak tak? So kita dah masuk lah. Kalau kita nak cari QR semata, QR adalah 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Nampak tak? Teacher bawa 8 ni pergi sebelah. Sebab kita nak QR semata kat sini kan? Betul tak? Kan? Faham tak yang ni? Formula dia. Ni nampak C kuasa 2 sama juga dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ya? So dalam kes ni, mana satu C? C adalah yang ni C. Mana satu A? A sini. Mana satu B? B sini. B adalah QR. Gitu. Kita kena kenal pasti dulu. Mana satu A, mana satu B, mana satu C. Kemudian barulah kita tulis nilai dia. C adalah 17 kuasa 2. Kan C kan 17 kan? Kemudian A adalah 8 kuasa 2. Masuk je. A adalah 8 kuasa 2 tu formulanya. Tambah dengan QR. B ni adalah QR. So QR kuasa 2. Nah, bila kita dah masukkan dalam formula, kita nak QR semata. Bila kita nak QR sahaja, kita kena bawa 8 ni pergi sebelah. Kan, pergi sebelah. Jadi kita akan dapat, instead of tambah 8 kuasa 2, dia akan jadi tolak 8 kuasa 2. Betul tak? Okay. So, bila kita dah ada macam ni, and then kita cari QR semata adalah punca kuasa 2, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, kat sini faham? Okey. So, bila kita dah ada macam ni, barulah kita dapat, ni dah selesaikan dan cari apakah nilai QR. Okay, ambil kalkulator, keluarkan kalkulator. Senang, cari je. So, 17 kuasa 2. Nampak tak kalkulator teacher ni? Tak nampak. Tunggu sekejap. Teacher nak bagi nampak. Okey, nampak Okey, so kita masuk dalam kalkulator. Dia cakap dekat sini, punca kuasa 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Masuk aja macam tu. Sebiji macam mana dia bagi tu. Tekan sama dengan. So, QR adalah actually 15 cm. Dapatlah. Okey, faham tak? Okey. So, kalau dah faham yang tu, teacher nak masing-masing Wan Adam dan kawan-kawan yang tak datang ni, tolong buat yang ni. Nombor 2, cari QR. Buat macam teorem Pythagoras kat atas tu. Buat sekarang. Untuk yang menengok recording ni, tolong pause dulu and then sambung calculate sampai dapat. Sama juga. 12.629 macam mana? Okey, tak apa. Okey, kita tengok betul ke tak kat sini. Yang sini adalah bertentang. Ni HP lah, ni C kan? C, ini A, ini B. So, patutnya dia jadi C kuasa 2 sama juga A kuasa 2 tambah B kuasa 2, betul?
So, kat sini B tu yang kita nak cari iaitu QR. Ni lah QR dia ni. So, kalau nak QR dia adalah C kuasa 2 tolak A kuasa 2, which is, kalau nak QR kuasa 2 So, C dia adalah 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2, betul? Punca. Dapat. Ha? 12. Tengok taman. 8 cm kan? Salah tengok. Oh, sini. Okay. Patutlah. So, ni 15 tolak dengan 9 kuasa 2. Cantik patutnya jawapan dia iaitu 12 cm. Dah. So, bila kita dah dapat yang ni, okay, tu yang pertama boleh faham macam mana nak dapat QR. Okay, good. Tu yang first. Second, kita nak mencari sin theta. Macam teacher ajar tadi, kalau minggu lepas, sin theta kita ingat macam mana? S apa? OH. Cos? CAH. Tangent? TOA. Tua. Soh cah tua. Soh cah tua. Okay. Soh ni maksudnya sin sama juga dengan opposite over hypotenuse. Dia macam tu. Hypotenuse. Ini sin. So, macam mana kita nak buat ni? Sin dia kat mana? Tengok sin dia. Sin theta. Opposite dia mana satu? Ini theta dia. So, opposite dia dah 15. Hypotenuse yang berdepan dengan 90 darjah iaitu 17. So, kita akan dapat sin theta adalah 15/17. Nampak? Macam tu je, senang je. Yang kedua pula, cos CAH. Cos theta adalah adjacent bahagi hypotenuse. Kan? Adjacent dia berapa? Adjacent sudut sebelahan kan? Ini theta, ini bersetentang. Ini hypotenuse. Sebelahannya /8. So, 8 per dengan hypotenuse biasalah 17. So, kita dapat 8/17. Okay, takat ni boleh tak? Faham tak? Faham ke? Okay. Now, tangent pula adalah opposite bagi adjacent. Opposite dia bersetentang dia. Berapa nilai setentang dia? Berapa nilai setentang? Opposite. Mana dah? Setentang dengan apa? Setentang dengan theta ni, sudut theta ni. Apa yang setentang dengan dia? Ya. Per dengan adjacent. Adjacent sebelahan. Sebelahan tu memang bukan hypotenuse lah. Yang ni lah. Sebelahan iaitu 8. Faham tak? Okay, very good. Nah, teacher nak bagi masa 2 minit. Tolong cari sin cos theta untuk nombor 2 pula. Okay, cuba. 2 minit. Okay, sama juga pause yang ni, yang lain-lain. And then try cari sin, cos dan juga theta. Sekejap lagi kita akan bincangkan jawapan. Try dulu. Kita tengok jawapan untuk sin kita berapa. Sin kita berapa? Okay, sin adalah opposite per hypotenuse. So, dalam kes ni, opposite dengan apa? Adakah opposite dengan apa? Mana satu? Opposite dengan theta. Kita kena cari theta kat mana? Opposite maksudnya setentang dengan theta tu yang ni. So sin adalah apa? 15. Yes. Cos pula adalah adjacent per hypotenuse. Sudut sebelahan. Ini setentang. Sebelahan dia? Ya, betul. 12/15. Okay, tangent dia? Ambil 9, ambil 12. 9/12. Okay, good job. Alright, itu cara dia kita buat. Okay, ada sikit lagi. Teacher nak minta juga kamu buat yang ni. Teacher nak kamu praktis nombor 3 dan nombor 4. Okay, you guys have
Teacher bagi 2,5 minit atas, 2,5 minit bawah. So I'm going to give you 5 minutes. Okay, try this one and then kejap lagi lepas tu baru kita bincang. Okay, 5 minit. Pause dulu untuk yang lain ya, macam biasa. Alright, so kita kena kenal pasti dia rumusnya macam biasa. C kuasa 2 adalah sama juga dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ni rumus teorem Pythagoras. Okey. Hai Karin, Assalamualaikum. Okey. So, kita sambung ini ya. Ini adalah rumus teorem Pythagoras. So, kita nak kenal pasti mana satu A, B, C. Dalam kes ni, yang first kali senang kenal pasti apa tau? C. Sebab dia adalah hipotenus ataupun berhadapan dengan 90 darjah. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Alright, kita tengah buat ni Karin tengok recording pun ada. So just tengok kalau boleh Okey, sambung je. Untuk yang ni kita kenal pasti C. C paling senang sebab dia berhadapan 90 darjah. So apakah nilai C kat sini? Kat mana satu? Garis mana satu? TV, UV? Hah? Yang berhadapan 90. Berhadapan sudut 90 darjah. Kalau 90 darjah berhadapan. So, garisan apa? Ni TV. TV ni adalah C. Faham tak? Nah, so ini adalah C. Mana satu A? Yang ini boleh jadi A. Kalau kita oh tak semestinya. Dia senang je. Kita nak tahu mana satu C dulu. C mesti sentiasa berhadapan 90 darjah. Sudut 90 darjah. Kalau perasan, yang ni adalah 90 darjah. Sudut pula sisi yang berhadapan iaitu 15 ni, ini adalah C. Perasan tak? Teacher selalu cakap ini adalah C. Sama juga ni. Dia berhadapan, ini adalah C. Perasan tak? Dia mesti berdapat. Yang lain tu tak kisah. A dengan B tak kisah mana satu. Yang penting C dulu. Tahu C dulu. Macam tu. Okay, so bila kita dah tahu C, C adalah TV. So kita tahu TV ni, C kuasa 2 ni adalah TV kuasa 2. Sama juga A kuasa 2 tambah B kuasa 2 lah. Macam tu. So ini boleh jadi A, ini boleh jadi B. Tak kisah. Kan? Terbalik pun boleh. So TV kuasa 2 adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Di mana A adalah apa? 10 kuasa 2. B? Okay. Untuk kita tahu TV semata, kita bawa kuasa 2 dekat dia ni, dekat TV ni, ke sebelah dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, guna kalkulator tengok. Buat macam tu. Punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Dia macam tu. Tekan sama dengan, cantik jawapan dia. Tak ada perpuluhan, cantik je. 26. Ada juga yang ada perpuluhan. Tapi yang ni cantik jawapannya. Okay. So, bila kita dah tahu nilai panjang tu, iaitu yang ini C ni adalah 26. Boleh tak kita cari sin theta? Boleh. Apa nilai sin theta kita tadi? Teacher cakap sin theta. S. Sin sama juga dengan SOH. Cos adalah CAH. Tangent adalah TO. Ni opposite over hypotenuse. Opposite dia berapa? Opposite bukan opposite 90 darjah kali ni. Opposite nilai theta. Sebab dia kata sin theta. So opposite theta lah. Okay, opposite theta apa? Yes, 10. Hypotenuse? 26. Hypotenuse ni adalah yang berhadapan 90 darjah. Hypotenuse C ni sebenarnya apa dia? Ni lah hypotenuse. Sama. C dengan hypotenuse tu sama. Tahu tak? Dia berhadapan 90 darjah. So, sisi dia tu. Okay. So, cos theta pula adalah adjacent over
hypotenuse. Adjacent dia berapa? 24 over 26. Dan tangent adalah 10 over. Yes, very good. Macam tu. Itu sahaja kerjanya. Okey, tapi tak habis lagi ni. Teacher nak minta kamu buat satu lagi. Last. Okey, cuba try nombor 4 ni. Bagi lancar-lancar sikit. Okay, you have 3 minit. Karin cuba dulu nombor 4. Karin ada soalan sebelum kita teruskan? Ada soalan tak? Try dulu cari ni XZ, sin, cos dan juga theta. Nak cari sin, sin adalah opposite over hypotenuse, SOH. Cos adalah adjacent over hypotenuse, CAH. Tangent adalah opposite over adjacent, TOA. So, cah tua. Alright. So, ini adalah caranya. Nak cari yang ni pakai teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 mesti sama juga dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Untuk kamu buat teorem Pythagoras senang sahaja. Kenal pasti nilai apa? Mula-mula teacher kata tadi. Nilai C. C adalah berhadapan dengan sudut 90 darjah. So, kat sini dalam kes ni mana satu C? Agak-agak. XZ tu adalah C. Okey. So, XZ kuasa 2 adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, teacher bagi kamu 2 minit setengah. Cuba selesaikan soalan nombor 4 ni. Thank you. Alright, untuk sekarang ni kita nak cari apakah nilai XZ. XZ yang ni lah. Dia berhadapan dengan sudut 90 darjah. Ingat, bila berhadapan sudut 90 darjah, XZ ini juga sebenarnya adalah C. Iaitu hipotenus. Hipotenus maksudnya sisi terpanjang. Sisi terpanjang dalam segitiga. So, maknanya XZ ni adalah C lah. So, C kuasa 2 sama juga A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, bila yang ni C, yang lain tu bolehlah jadi A dengan B. Iaitu 0.4 kuasa 2 tambah 0.3 kuasa 2. Lepas tu kalau kita nak cari XZ sahaja tanpa kuasa 2 ni, kuasa 2 ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Okey. So, kita ambil kalkulator macam biasa. Okey, tekan punca kuasa 2, 0.4 kuasa 2 tambah 0.3 kuasa 2. Tekan sama dengan, kita akan dapat 1/2. Okey. So, jawapan dia 0.5 lah, 1/2. 0.5 meter ataupun 1/2 meter. Okey. Okey, bila yang ni dah ada, boleh cari sin dah? Okey, one Adam dapat sama tak 0.5? Okey, very good. Okey, jom kita cari sin. Sin jawapan dia apa? Okey, betul. Cos tangent. Okey. So, nampak kan? Agak jelas juga jawapan tu. Memang daripada tadi duk blur-blur-blur, dah buat 4 kali, dah boleh tangkap pattern dia. Betul tak? Kan? Betul. So, memang inilah caranya. Untuk siapa yang tertinggal, tolong tengok balik nota bervideo. Teacher akan hantar kejap lagi. Teacher buat recording yang ni untuk kamu. Macam tu. Di sini ya. Next one kita akan pergi ke nisbah trigonometri. Masih lagi nisbah trigonometri. Kita akan belajar pasal sama juga. Sudut ketiga-tiga jenis tu iaitu sin, cos dan juga tangent. Bagi sudut tirus lagi sekali dalam segitiga bersudut tegak. Sama juga macam tadi. Tapi kita nak tengok macam mana cara soalan yang diberi. Tadi tu dia bagi dalam bentuk segitiga. Sekarang dia tak bagi segitiga, dia bagi ayat. Selesaikan step yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Macam tu. Dia nak tanpa menggunakan kalkulator. Okey, teacher rendahkan sikit. Kalau kamu nak cek muka surat, buku teks muka surat 115 dan sehingga 118. Okey, jom kita mula buat yang ni.
Nah, diberi sin X adalah 1/5. So, kat sini sebenarnya kita dah boleh buat. Dia nak minta apa ni? Hitungkan nilai tangent. Okey. Sin X adalah 1/5. Cos X adalah 2/5. Hitungkan tangent X. Alah, senang kacang. Tangent X sama juga apa? Yo, kan terror tu. Macam mana Wan Adam tahu? Dah nampak pattern dia kan? Ya, betul. Ambil je atas tu kan senang kacang goreng. Macam tu. Okey. Kita tengok yang ni pula. Sebab kalau macam orang tanya lah, kalau nak lebih detail, kenapa jadi macam ni? Okay, teacher boleh je jawab. Kamu boleh je jawab. Kalau tak faham macam ni, teknik yang Wan Adam buat tadi tu, buat macam ni. Tangent tan theta ataupun tan X adalah sama juga sin X bahagi cos X. Ni agak panjang sikit tapi sama je jawapan dia. Sin X adalah 1 bahagi sed 5. Kemudian bahagi cos X. Cos X adalah 2 bahagi sed 5. Okey. Tengok baik-baik. So, bila dia ada 1/sed 5, bahagi tu jadi darab sed 5/2. Makanya bila dah macam ni, boleh potong lah ni dengan ni. Maka tinggal lahir sekali 1/2. Yang Wan Adam buat tadi tu ambil atas tu terus pun lagi senang. Tak ada masalah. As long as kamu faham. Ni teacher tunjuk juga supaya kamu tahu benda ni bahawa tangent theta ataupun tangent X adalah sebenarnya sin X bahagi dengan cos X. Okay, ni benda kamu kena tahu juga. Alright, seterusnya. Sorry. Suara teacher sakit sikit. Sekarang dia bagi cos, dia bagi tangent. Hitungkan sin pula. So, kat sini, sin X kat sini adalah sama juga dengan apa? Kalau sini tangent sama juga sin per cos. Kalau sin adalah tangent darab. Betul. 1/2 juga. Macam mana Wan Adam buat? Mm-mm. Dia betul tepat. Betul. Ataupun daripada sini ni, betul, tepat sekali jawapan dia tu. Okey, ataupun daripada rumus ini, kan kita ada tangent X adalah sin per cos. Sekarang sin adalah cos ni angkat pergi atas, jadi tangent darab dengan cos. Macam tu sahaja. Di mana nilai tangent X kita diberi sebagai 1/3 didarabkan dengan cos kita iaitu sed 3 bahagi dengan 2. So, maka kat sini kita boleh potong lagi sekali. Tuan-tuan. Kita dapat 1/2. Ataupun buat macam Wan Nada buat tadi pun lagi teruk. Sebab tu namanya dah faham formula yang teacher bagi tadi. Okey. Ni formula terbitan ni teacher terbitkan daripada formula dalam kurungan ni, dalam kotak kuning. Alright. So, takat ni faham ya? Macam mana dapat? Boleh. Karin, faham tak yang ni? Hmm, faham kan? Wadah faham tak? Okay, good. Karin, dia punya mikrofon tak okay. Alright. So, untuk membantu pemahaman apa yang kamu buat tadi, teacher nak kamu tentukan panjang sisi Y bagi setiap sudut tegak berikut. Maknanya cari sisi ni. Cara nak cari dia, okay, senang sahaja. Kita buat macam yang tadi juga. Kalau nak cari ini, sin theta 3/5. Sin adalah SO apa ni? SOH kan? Betul? So, ini adalah opposite. Opposite dengan ini 6. Kan? Ini 6. H adalah hypotenuse. Hypotenuse adalah 5. Kalau sini 6, dekat sini dia cakap 3. Maknanya dia bahagi ni dengan 2. So, yang ini nak ke sini kena darab 2. So, yang ini kalau sini 5, bermakna ini adalah 10. Sini 5, sini jadi 10 sebab darab 2. Betul tak? Faham ke? Hah? Sekali lagi, teacher ulang. Teacher ulang. Okey.
Sin adalah opposite per hipotenus. Opposite dengan theta, opposite theta. Opposite dengan theta dia kata 3, betul? 3 ni adalah 6. Bermaksud 3 buat apa? 3 darab 2. Baru dapat 6. Lepas tu dia kata per hipotenus. Hipotenus sudut dia mesti berhadapan 90 darjah. Tapi dia cakap ni adalah 5. Bila 3 kita darab dengan 2, 5 ni pun kita kena darab dengan 2. Maka sebenarnya Y ni adalah 10 cm. Faham tak? Okay, good. Okay, soalan dia dekat sini. Dia nak cari Y. Dapat adalah Y. 10 cm. Okay, tu caranya. Ni cara paling mudah lah. Okay. So, untuk yang seterusnya, cos dan juga tangent, teacher bagi kamu 2 minit. Cuba kamu try cari cos dan juga tangent. Okay. Pause dulu untuk siapa yang baru masuk kelas. And then try to solve number 2 and number 3. Okay. Alright. So, untuk kita jawab soalan yang ni, kita kena kenal pasti cos. Cos rumusnya tadi macam mana? CAH. Cos adalah adjacent over hypotenuse. CAH. Cah. So, A dekat sini mana satu A? Nilai C ni 0.8. 0.8 ni. 0.8 bermaksud apa? Sekejap. 0.8 bermaksud 8 per 10. Betul tak? Kan? Okay. So, kita kena cari H dia kita dah tahu. Hipot 8 per 10. Tak boleh. Tak boleh. 0.8. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Kalau 0.8 macam ni salah ni. Okay. Ya, betul. Yang tu yang betul. So, kita ada kat sini. Cos kita ni tadi adalah 0.8. Betul lah. 0.8. Kemudian, cos kita ni sebenarnya apa dia? Cos Y kita ni. Adjacent. Adjacent kita ni adalah. Ini hypotenuse. Ini H kita. Ini. Ni adjacent kita. Y kan. So, kita letak kat dalam sini. Y kita bahagi dengan hipotenus iaitu 9. Sama juga dengan 0.8. Ya, betul. Wan ada buat macam ni kan? Betul, tepat sekali. So, Y kita adalah 0.8 darab dengan 9. So, Y kita adalah apa? Tepat sekali. Dah dapat jawapan dia. Good job. Okay, so jawapan dia adalah 7.2. Sama juga dengan kes yang ini. Kita ada tangent theta. Sama juga 7 per 9. Okay, ada seorang nak masuk. Okay. Assalamualaikum Mukris. Assalamualaikum Mukris. Okay, teacher ada buat recording mana yang Mukris tu tinggal. Mukris sihat ke? Okay. Kalau ada apa-apa macam recording ni, teacher ada buat. In case kalau tak faham, tengok balik recording and then message teacher. Teacher, recording bahagian ni saya tak faham. Minit ke berapa, macam mana, bagi tahu. Ataupun soalan mana satu, bagi tahu teacher. Teacher explain. Okay? Okay, alright. So, tapi kalau kamu dah tengok recording, insyaAllah tak selesai lah. Okay, ini adalah recording yang kedua. Recording pertama tu teacher tak sure. Teacher dah record ke belum. Tapi yang ni yang kedua. Hopefully kamu boleh catch up jugalah. Okay. Untuk tangent adalah apa? TOA, TOA kan? Opposite over adjacent. Maksudnya bersetentang persebelahan. So, O over dengan A sama juga 7 per 9. Opposite dia sama juga 21. Betul tak? A dia adalah Y, adjacent. Selanjutnya 7 per 9. Okay, kalau apa tu? So, kalau kita nak cari Y, berapa nilai Y? 7 nak ke 21 ni darab 3, dapat 21.
So 9 pun sebenarnya darablah dengan 3. Dapatlah nilai Y iaitu, oleh itu Y sama juga 9 darab 3, 27. Siap. Okey, ada siapa-siapa ada soalan tak? Tak nak? Gitu je caranya. Okey. Okey. Ini adalah introduction dalam PDF ni juga ada nota. Introduction untuk mengenal pasti trigonometric ratios, ratios macam mana kita nak faham sisi setentang ataupun opposite, sisi sebelahan juga dikenali sebagai adjacent side dan juga hypotenuse. Ingat sekali lagi teacher ulang, hypotenuse adalah sisi panjang yang paling panjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak yang berhadapan dengan 90 darjah. Manakala sisi bersetentang dengan sudut X ni, kita kena cari sudut X, tengok yang setentang dengan dia, itu adalah sisi bersetentang. Ataupun teacher panggil opposite O tu kan. Inilah dia. Kemudian satu lagi sisi yang baki tu, itu adalah sisi bersebelahan ataupun adjacent side. Okey, so untuk cari sin, cos dan tangent, ingat formula yang dalam awan ni. CAH iaitu cos adalah adjacent over hypotenuse. SOH adalah sin opposite over hypotenuse. Dan juga TOA, T adalah tangent bersamaan juga dengan opposite over adjacent. Itu caranya. Okey, untuk hari ini kita dah tak ada dah latihan sebenarnya. Okey, kita nak pergi ke latihan seterusnya. Untuk yang ni teacher ni dulu teacher pause kejap, kita akan pergi ke latihan seterusnya. Okey, so kita akan jumpa balik dalam lagi 3 minit. Okey, kalau kamu nak minum ke apakah, pergi dulu. Nadam kat sini dah? Okey. Mukris kat sini, Mukris? Masih lagi kat sini? Okey. Karin pun mesti dekat sini kan? Sebab Karin dia teacher tak dengar sangat. Dia tak boleh bersuara. Karin dekat sini dah? Dah. Okey, good. Nah, kita pergi ke topik seterusnya. Ini adalah topik 5.1 Ini dah sampai sini dah. Untuk sinus, kosinus dan tangent juga bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak lagi sekali. Okey, so yang ni kita nak kenal pasti. Kita nak belajar macam mana nak buat operasi. Tanpa menggunakan kalkulator. Okay, sebelum kita buat operasi, kita kenal pasti dulu, kita berkenalan dulu dengan sudut yang teacher panggil kat sini 30 darjah, sudut 45 darjah dan juga sudut 60 darjah. Untuk sin dahulu, jom kita tengok macam mana nak kenal pasti benda ni. Okey, untuk sin 30 darjah. Okey, sin 30 darjah, kita tengok dekat mana? Dekat theta dia. Theta dia 30 darjah cari. Ni 30 darjah kat sini ni. Ni 60 bukan. Ini 65 bukan. 30 yang ni yang ni. Semua nampak? Puan Adam nampak? Kan? Ni 30 darjah. So kita berasaskan kepada sudut yang ni lah. Sudut 30 darjah. Kalau dia tanya sin, ingat sin adalah apa dia? SOH kan? SOH kan? Iaitu sin adalah opposite over hypotenuse. So kita tengok opposite dia. Opposite dia adalah 1. Hypotenuse dia adalah 2. Makanya kamu dapat 1/2. Nampak tak? Faham? Based on formula. Good. Okay. Untuk 45 degree ni, untuk 45 darjah ni, okay. Untuk 45 darjah ni, sekejap teacher padamlah sikit dia punya nota tu kan. Nanti kamu nampak jawapan kamu macam dah ada. Dah faham nak buat apa lagi aku baca kat situ. Kamu dah faham tak payah. Kamu isi sendiri ni. Meh, ajar kamu isi. Okay. Allah tak lalat besar. Okay. So kat sini tadi kita ada setentang opposite per hypotenuse. So yang ni 1/2. Sin yang sama untuk 45 degree. Sekarang ini pula sudutnya 45 degree. Dah dia cakap 45. Inilah 45. 45 sama juga opposite 1
hipotenus set 2. Maka kamu akan dapat 1 per set 2. Macam tu. Dan last sekali 60 darjah. 60 darjah mana satu? Ni 60 darjah. So dia kata setentang ni mana satu? Set 3 per dengan hipotenus. Hipotenus tetaplah 2. So set 3 per 2. Okey, itu cara dia kamu buat sin. Now, sin iaitu sin sama juga opposite per hipotenus. Okey, siap dah sin. Sekarang teacher ambil kali hijau, kita nak buat cos. Ni cos theta. So cos theta sama juga dengan adjacent over hipotenus. So untuk 30 darjah ni adjacent dia adalah ni setentang, adjacent adalah set 3 per 2. Untuk 45 darjah ni setentang, sebelahan dia sama juga, iaitu 1 per set 2. Dan untuk 60 darjah iaitu kat sini, kita jangan ambil setentang, kita ambil sebelah dia, iaitu 1 per 2. Okey, macam tu. Siapa yang masih lagi tak tahu macam mana nak baca benda ni, kena tengok nota ni balik ulang. Okey, untuk tangent yang terakhir sekali, cuba kali apa ni tangent. So tangent adalah opposite toa, so kah toa. So TOA kat bawah. Macam tu. So untuk tangent, kalau kita nak cari tangent bagi sudut 30 darjah, yang ni kan. Alah ni senang je. Wadah paling terror ni. Dia dah tak payah buat dah. Dia ambil ni atas ni dengan atas ni. Betul tak? So 1 per set 3. Yang ni ambil yang ni. Ambil yang ni 1 per 1 ialah 1. Kemudian yang ni dengan yang ni. So set 3 per 1 adalah set 3. Okey. Siapa yang tak faham? Yang ni senang lah. Ni senang kan? So teacher nak pergi seterusnya. Sebab kita dah nak habis kelas. Teacher nak kamu. Yang ni kamu tolong tengok balik video. Dan buat. Okey. Teacher nak padam contoh supaya kamu boleh buat nombor 1 sebagai latihan, homework dan hantar. Okey. Untuk yang ni contoh, dia kata tanpa menggunakan kalkulator saintifik, kita kena cari nilai setiap yang berikut. Macam mana nak cari nilai? Mula-mula dia kata 4 kali dengan sin 60 darjah. Okey. 4 ni tetap 4 lah. Sin 60 darjah ni mana nak dapat? Ni tengok sini. Sin theta. Theta dia pula adalah 60 darjah. So nilai dia ni set 3 per 2. Kamu pun tulislah. Set 3 per 2. Kemudian darabkan dengan 3. Ni 3 ni. 4 dah. Sin 60 dah. Sekarang 3. Tangent 45. Tangent. Ni adalah tangent. 45 adalah sini iaitu 1. Siap. Kan? Kemudian tolak. Kamu tulis tolak. 8 isi kat sini 8. Sin 30 darjah. Siapa tahu sin 30 darjah? Berapa nilai dia? Sin 30 darjah nilainya 1 per 2. Darab dengan 2 yang ni. Cos 30 darjah. Cos 30 darjah set 3 per 2. Okey, kat situ siapa masih tak tahu macam mana nak isi jawapan? Tu macam ni, senang je. Quite simple. Okay, so bila kita ada macam ni, kita dah boleh permudahkan sebenarnya. 2 darab 3, 6. So, 6 kalikan dengan set 3. Tolak dengan, ni boleh potong. So, kita ada 8. Ini pun boleh potong. Tinggal 4. So, 8 jadi 4 darab set 3. Dia macam tu. Kemudian, ini 6 set 3 tolak 4 set 3. Kita akan dapat 2 set 3. Okey, inilah cara macam mana nak jawab soalan ini. Okey, sekarang teacher nak minta kamu buat nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3 sebagai homework. Jangan risau kalau kamu tak faham, kamu tolong tengok video kat atas, insya-Allah kamu faham macam mana nak cari. Okey,
Tengok perlahan-lahan, ulang pun tak apa. Sebab benda ni memang kena faham. Okey, so teacher rasa setakat tu saja kelas kita. Ada soalan tak sebelum teacher tinggalkan kamu dengan homework? Ada soalan? Ke kamu nak buat nombor 2 dengan 3? Teacher tolong jawabkan nombor 1 lah. Macam comel je soalan ni. Okey, kos 30 darjah. Tolong cari kat teacher, apakah nilai kos 30 darjah Wan Adam? Kos 30 darjah. Betul. Set 3/2. Ni tambah dia cakap, kita pun tambah. Sin, ni siap. Sin 60 darjah. Set 3/2. Betul. Okey, bila kita dah ada macam ni, bermaksud kita ada 2 set 3/2. Betul tak? Yes. Very good. Okey, bila dah ada ini dengan ini boleh potong. Last sekali tinggal apa? Set. Ya. Senang tak? Homework sebenarnya tak sampai pun 20 saat. Tu dah teacher kata buatlah sendiri. Kalau dah faham, kamu cakap, alah teacher sikit sangat homework kamu, homework teacher ni. Memang senang. Okay, so Wan dah faham dah sekarang macam mana senangnya dia. Kan? Okay, Alhamdulillah. Okay, Mukris dengan Karin sebab masuk lambat sikit tadi. So, kalau masuk awal, insyaAllah tak ada masalah. Kalau masuk lambat, tolong tengok video. Try buat balik. Tak faham, tolong tanya teacher. Kat mana yang tak faham? InsyaAllah teacher cuba bantu. Okay, so teacher rasa teacher nak takat tu saja untuk malam ni. Ada soalan tolong message teacher ya. Sebab teacher ada kerja sikit nak kena turun bawah. Okay, so kelas pun memang betul-betul ngam, tinggal lagi seminit. Alright, apa-apa nanti untuk yang ni tengok balik video. Ulangan teacher cakap. Tengok balik video. Pause mana yang perlu buat. Jawapan lepas tu kita dah bincangkan setiap satu daripada apa kita buat ni. Kecuali ni nombor 2 dan juga nombor 3 untuk malam ni. Okay, I think that's all it for tonight. If there's anything, do text me. Okay guys.